Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi ruang dan peluang, diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi nikmat kesihatan dan segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta selawat dan salam ke atas Rasul junjungan mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan kita dapat lagi meneruskan siri perbincangan dalam subjek Usuluddin, yang mana kali ini kita nak sentuh berkaitan dengan pelajaran yang ke-6 subjek Usuluddin, bab tafsir. Okay, yang mana tajuknya adalah Qissatu Sahibul Jannatain, iaitu kisah pemilik dua kebun. Okay, apa yang ada yang berkaitan dengan kisah pemilik dua kebun ni, kita akan baca melalui ayat 32 hingga 44 daripada surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. Dan berikanlah kepada mereka satu contoh, dua orang lelaki. Kami adakan bagi salah seorang di antaranya dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kebun-kebun itu dengan pohon-pohon tamar, serta kami jadikan di antara keduanya pelbagai jenis tanaman yang lain. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Kedua-dua kebun itu mengeluarkan hasilnya dan tiada mengurangi sedikit pun dari hasil itu, dan kami juga mengalirkan di antara keduanya sebatang sungai. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara. Tuan kebun itu pula ada mempunyai harta yang lain. Lalu berkatalah ia kepada rakannya semasa ia berbincang dengannya, aku lebih banyak harta daripadamu dan lebih berpengaruh dengan pengikut-pengikutku yang ramai. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا. Dan ia pun masuk ke dalam kebunnya bersama rakan-rakannya, sedang ia berlaku zalim terhadap dirinya sendiri dengan sebab kufurnya, sambil ia berkata, aku tidak fikir kebun ini akan binasa selama-lamanya. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Dan aku tidak fikir hari kiamat akan berlaku, dan kalaulah aku dikembalikan kepada Tuhanku, sebagaimana kepercayaanmu, tentulah aku akan dapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من
turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Berkatalah rakannya kepadanya semasa ia berbincang dengannya, patutkah engkau kufur ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu daripada tanah, kemudian daripada air benih iaitu air mani, kemudian ia membentukmu dengan sempurna sebagai seorang lelaki. Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Tetapi aku sendiri percaya dan yakin dengan sepenuhnya bahawa dialah Allah Tuhanku dan aku tidak sekutukan sesuatu pun dengan Tuhanku. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Dan sepatutnya semasa engkau masuk ke kebunmu berkata, semuanya ialah barang yang dikehendaki oleh Allah, tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Kalau engkau memandangku sangat kurang tentang harta dan anak berbanding denganmu. Fa'asa Rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan mengurniakan daku lebih baik daripada kebunmu dan aku bimbang dia akan menimpakannya dengan bala bencana dari langit sehingga menjadilah kebunmu itu tanah yang licin tandus. Aw yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba. Ataupun air kebun itu akan menjadi kering di telan bumi, maka dengan yang demikian engkau tidak akan dapat mencarinya lagi. Wa uhita bisamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dan segala tanaman serta harta bendanya itu pun dibinasakan. Lalu jadilah ia membalik-balikkan kedua tangannya kerana menyesal dengan segala perbelanjaan yang telah dibelanjakannya kepada kebun-kebunnya. Sedang kebun-kebunnya itu runtuh junjung-junjung tanamannya sambil dia berkata, alangkah baiknya kalau aku tidak sekutukan sesuatu pun dengan Tuhanku. Baru nak menyesal. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. Dan ia tidak mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya selain daripada Allah, dan ia pula tidak dapat membela dirinya sendiri. هُنَالِكَ الْوَلَاةُ لِلَّهِ الْحَقِّ huwa khairun sawaban wa khairun uqba. Dan pada saat yang sedemikian itu kekuasaan memberi pertolongan hanya tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sebenar-benarnya. Dialah yang sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi kesudahan, yang berbahagia kepada hamba-hambanya yang taat. Okey, sadaqallahul azim. Tadi bacaan dan tafsiran daripada ayat 32 hingga 44 daripada surah Al-Kahfi. Okey, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi perumpamaan kepada kita berkaitan dengan dua orang, iaitu orang kafir yang kaya dan orang beriman yang miskin. Okey, sebelum kita huraikan lebih lanjut berkaitan dengan
huraian ayat ni, kita tengok dulu ma'anil kalimat. Okey, macam biasalah. Okay, kalimah-kalimah yang terpilih. Okay, ma'anil kalimat al-mukhtarah. Okay, yang pertama, wahafafnaha, wahafafnahuma, wa'ahatnahuma, iaitu dikelilingi. Yang kedua, atat ukulaha, a'tat simaruha, iaitu terdapat banyak buah ataupun hasil kebun. Yang ketiga, yuhadithuhu, bercakap-cakap, berkata-kata. Kemudian tabida, tafna, musnah atau binasa. Yang kelima, munqalaba, marji'a, iaitu tempat kembali. Yang keenam, sawwaka addalaka, itu menjadikan kamu. Okay, itu antara ma'anil kalimat ataupun kita panggil perkataan seerti. Okay. Dan seterusnya kita tengok kepada syarahul ayat ijmalan, huraian daripada ayat ini secara umum ataupun secara ringkas. Okay, kita tengok berkaitan dengan ayat daripada 32 sampai ke ayat 41. Okay. Boleh bacalah. Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala kata, daraballahu masalan fi sya'nil kafir al-ghani ma'al mu'min al-fakir. Falil kafiri hadiqatani min a'nabin wa ahatahumallah bin nakhilin zinatu wa ja'alallahu bainal jannataini zar'an nadran musammiran. Okay. Musmiran. Faqtarra sahibul jannataini wa tukabbiru 'alal mu'min wastaghni bimalihi wa ankara 'ala hudusil qiyamah. Okey. Dalam membicarakan tentang orang-orang musyrik yang sombong ni, Allah Subhanahu Wa Taala bagi melalui ayat ayat yang kita bacakan tadi berkaitan dengan perumpamaan orang daraballahu masalan fi sya'nil kafir al-ghani ma'al mu'min al-kafir. Allah bagi perumpamaan berkaitan dengan kisah seorang kafir yang kaya dengan orang mukmin yang fakir. Okay. Dan orang kaya itu falil kafir, okay, orang kaya itu mempunyai dua kebun. Dia ada dua kebun anggur yang dipenuhi dengan pelbagai jenis tumbuhan dan tanaman-tanaman yang tumbuh subur di dalam dua kebun dia tu. Dan pemilik kedua kebun itu pun dia tertipu dengan kekayaan yang dikecapinya, dan dia bermegah-megah dengan orang mukmin, dengan orang-orang yang beriman, dengan kekayaan yang dia ada, dan dia juga mengingkari hari kiamat. Okay. Dia kata semasa dia berjumpa dan bercakap dengan orang mukmin tu, dia kata, kau tengok aku sekarang ni, harta aku lebih banyak daripada kamu. Dia kata, kebun-kebun aku mengeluarkan hasil yang banyak. Lepas tu tanahnya subur, ada sungai kat tengah-tengah dalam dua kebun aku itu. Dan kau, apa yang kau ada? Sedangkan kau kata dia
untuk apa pemilik kedua kebun itu pun dia kata lagi, dia kata kalaulah aku ni dimatikan dan dibangkitkan semula, confirm aku akan dapat yang lebih daripada ni lagi. Kalau sekarang aku ada dua kebun, dan kebun aku tu sangatlah subur, kalau aku mati dan dibangkitkan semula macam mana yang kau kata tu, dia mempelekehkan orang mukmin punya kepercayaan, yang mana kalau kita percaya bahawasanya apa dunia ni hanyalah neraka bagi bukan neraka. Dia kata apa nak cakap dunia ni hanyalah penjara, bukan neraka, penjara. Okey, penjara bagi orang mukmin. Sebab apa penjara? Nak buat tu tak boleh, nak buat ni tak boleh. Banyak pantang larangnya ketika berada di dunia, tetapi kebebasan di akhirat. Dan orang mukmin ni Allah janji dia ada kebebasan di akhirat. Tak kisah nak buat apa. Nak minum arak boleh, bidadari ramai, contohnya. Okey. Tempat tinggal ataupun tempat tidur pun disediakan dalam bentuk pelamin. Kita bincang semalam kan, dalam video sebelum ni. Okey. Dan dia kata kalaulah aku dibangkitkan semula seperti kepercayaan yang kau kata tu, mestilah aku dapat lebih lagi daripada apa yang ada sekarang ni. Okey, kemudian orang Islam tu pun cakaplah. Dia kata janganlah terlalu bongkak ataupun sombong kerana sesungguhnya apa yang terjadi pada kebun kamu itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kalaulah Allah tak nak bagi kebun kau tu subur, maka kebun tu pun tak subur. Dan kalau Allah nak jadikan kebun yang subur itu musnah, tandus, dalam sekelip mata je benda tu boleh terjadi. Okey, itu peringatan daripada orang mukmin dalam ketika dia orang duk berbual-bual tu. Okey. Lepas tu ayat yang seterusnya dia kata kita tengok okey, ayat yang dalam kelompok ayat yang ke-42 sampai 44 ni, okey. Maksud dia ghadaballahu ala dzalikal kafir wa ahlaka jannataihi fa asbahal kafir nadiman ala ma anfaqa fi amarati jannataihi wa tumna illam yakun syarkuhu yushriku bi rabbih fa inna surata fi kulli halin sabitatillahi wahdah. Okey. Dan dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala murka dengan kata-kata pemilik kedua kebun yang tadi tu, dan bila Allah murka, ujian ataupun Allah bagi bala kepada dia dengan memusnahkan kedua-dua kebun dia tu. Dan pada masa itulah baru si kafir pemilik dua kebun tadi pun mula menyesal. Okay? Dia menyesal dan dia kata dia menyesal dengan apa yang dia telah habiskan untuk kebun-kebun dia tu. Dia dah banyak belanjakan wang untuk tanaman, kan? Okay? Dan barulah dia menyesal kerana menyekutukan Allah, kerana dia tidak mempercayai hari kiamat. Dalam ayat yang sebelum ni dia kata kebun dia tu takkan musnah binasa. Maka dia pun kata hari kiamat pun takkan berlaku, tak mungkin kebun aku ni musnah, kebun aku ni akan kekal selama-lamanya. Dan ayat tu bila dia kata macam tu, Allah Subhanahu Wa Taala marah dengan dia dan Allah musnahkan keseluruhan kebun dia tu, sehingga berlakunya kemusnahan, kering kontang, sungai-sungai pun tak ada dah. Okey. Dan dia pun menyesal kerana menyekutukan Allah. Dan dalam ayat ni juga Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa Allah sahajalah yang memberi kemenangan dalam setiap perkara. Maksudnya setiap perkara tu
telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kebun nak subur ke, nak tandus ke, air sungai mengalir ke, air sungai nak kering ke, itu adalah uh, kebesaran ataupun dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. So, daripada ayat yang kita bincangkan ni, kita dapatlah ambil pengajaran supaya jangan terlalu angkuh dan bongkak dengan apa yang kita ada. Ingatlah kalau apa yang kita ada tu, kalau Allah nak tarik, Allah boleh tarik macam tu saja. Okay, dengan sekelip mata. Okey, dan yang terakhir saya kira, untuk pembelajaran kali ini adalah berkaitan dengan pengajaran daripada ayat ma yustafadu minal ayat. Okey, pengajaran ayat yang pertama, luzumun nasratillah li'abdihil mu'minin, iaitu sokongan dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa bersama dengan orang-orang yang beriman. Okay, yang kedua, wujub bersyukur ala ni'amillah. Wajib kita bersyukur kepada Allah dengan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, takriru aqidatut tauhid wal ba'su wal jaza. Ayat ini menerangkan kepentingan berakidah, kepentingan akidah tauhid dan beriman kepada hari kiamat dan hari pembalasan. Okay, seterusnya, hulmatul kibar wal wurur haisu yu'addiyani ila syirki wal kufri billah. Itu haram berlaku sombong, dilarang untuk berlaku sombong yang membawa kepada kemusyrikan dan tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kan sampai ke tahap tidak percaya tentang tidak percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, macam si pemilik dua kebun tadi itulah. Dia tak percaya yang berlaku hari kiamat, dia tak percaya akan berlaku kebinasaan kepada kebun-kebun dia tu. Bahkan dia kata lagi, apa tadi? Dia kata, kalaulah aku mati sekalipun, kalau kau kata okey, orang beriman ni dia kata nanti akan mati kemudian dihidupkan semula, okay, dan akan dapat lebih daripada apa yang ada di dunia. Dia pun okey, kalau betul kau kata macam tu, mestilah aku sekarang ni dah ada kekayaan, aku dah ada harta, aku dah ada kebun yang subur, mesti kalau aku dibangkitkan macam mana yang kau cakap tu, confirm aku akan dapat yang lebih hebat daripada ni lagi. Okay. Kemudian yang terakhir, istihsanu darabul amsal li tawdihil ma'anil khafiyah lil akhirin. Okay. Galakan ataupun istihsan ni galakan untuk membuat perumpamaan dalam menjelaskan maksud yang tersembunyi kepada orang lain. Okay, maksudnya kalaulah kita nak tegur seseorang tu, boleh tegur secara direct dan boleh juga ambil perumpamaan ataupun buat perumpamaan atau contoh-contoh yang lebih berhikmah dalam menegur. Okay, macam itulah yang saya faham. Okay, dan bagaimana Allah bagi peringatan ataupun Allah ceritakan tentang pemilik dua kebun ni. Okay. Allah nak menyatakan bahawasanya kalau orang tu tak beriman, orang tu musyrik, orang tu kafir, maka tak ada apa pun yang istimewa kepada dia. Yang teristimewa adalah orang-orang Islam. Kenapa? Kerana Islam itu sendiri adalah agama yang paling istimewa. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah agama Islam. Okay, dan saya rasa sekadar ini saja untuk pertemuan kita pada kali ini. Semoga video ini dapat memberi sedikit sebanyak manfaat, dapat membantu dalam kita untuk mengulang kaji dan ambil manfaat daripada kisah-kisah yang berlaku dalam surah Al-Kahfi. Okay, wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.